muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang memiliki hari pembalasan, memberikan nikmat dan juga segala kebaikan, kasih sayang hidayah kepada kita. InsyaAllah kita kembali sambung muzakarah kita Al-Jawharul Mawhu' wa Munabiatul Qulub daripada Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani. Tiga lima lapan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, terputus amalan anak Adam setelah kematiannya kecuali tiga perkara. Sabda Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Sadaqa Rasulullah SAW. Hadis yang maklum, kita selalu dengar dan ketahui. Iza mata, apabila matinya ibnu Adam, anak-anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalan, illa, melainkan min salas, daripada tiga benda. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariah. Itu sedekah jariah ni apa dia? Sedekah yang berhubung dengan bekalan pahalanya seperti ubat wakaf. Maknanya sedekah itu lillahi ta'ala. Ada orang sedekah, hari ni banyak orang sedekah, tapi kadang-kadang dia nak menunjuk pada orang. Sedekah yang menunjuk pada orang ni sedekah yang Allah tidak terima. Mana tidak ada satu sifat, iaitu sifat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak tunjuk, nak bagi tahu dia yang banyak sedekah, nak bagi tahu hari ni aku sedekah, ataupun riya, ataupun ujub. Ujub macam mana, dia tanya orang, hari ni sedekah tak sedekah lagi? Aku dah sedekah. Itu ujub. Walaupun nampak macam dia nak galakkan orang sedekah, tetapi itu bersifat ujub, nak menunjukkan diri dia itu dah lebih pada orang lain dah. Heran diri, lebih. Ada kuasa dia tu lebih hebat daripada orang lain. Jadi kita sedekah ini mesti dah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah diterima oleh Allah. Tak kiralah berapa banyak kita sedekah. Bukan makna duit saja sedekah ni, kita fikir duit, bukan. Sedekah ni pelbagai benda kita boleh sedekah. Kita sedekah menggunakan apa yang ada dalam rumah kita. Kita nampak orang lain susah, macam dia, keluarga dia ni nampak tak makan, ataupun sekolah dah nak buka tapi tak ada lagi, tengok dia pakaian tak pergi mana-mana, jadi kita pergi. Macam mana sedekah? Mungkin kita ada pakaian lebih, mungkin kita ada makanan lebih, kita sedekah. Sedekah ni bukannya kita pergi kata benda itu fokus kepada kewangan, duit saja, tapi pelbagai benda yang kita boleh sedekah. Orang nak buat bangunan, kita sedekahkan batu bata. Kita banyak batu bata yang lebih, kita sedekah, kita bagi. Ikhlas kerana Allah. Jadi semua itu dikira. Jadi selagi mana perjalanan apa yang benda disedekah itu. Contohnya kalau dia bagi sejadah digunakan sepanjang hayat sejadah itu. Selagi mana ada, kalau dia dah mati, pahalanya tetap akan berlipat kali ganda. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Dia bagi kursi, dia bagi papan putih, apa sajalah benda yang bermanfaat. Jadi pahalanya terus bersambung kepadanya ke dalam kubur tadi. Jadi sentiasa bertambah. Jadi kita kena rajin sedekah. Kalau boleh setiap hari kita sedekah. Sekurang-kurangnya sehari RM1. Kalau dulu mungkin 10 sen. Jadi kalau kita bagi pada anak-anak kita pergi sekolah tu, kita spend satu bahagian, kata ni 50 sen, sedekahkan dalam tabung surau sekolah. Ataupun dia tengok, okay, ni 50 sen bukan untuk digunakan, tetapi 50 sen ni cari, ataupun RM1 ni cari kawan mana yang susah. Dia bagi tahu pada dia, ni adik belanja, nanti beli karipak. Kalau satu karipak RM1.3, makan satu atau makan dua, satu lagi bagi pada kawan. Niat sedekah. Dia ajar anak pada itu. Jadi benda yang mudah, didikkan ni daripada awal kecil lagi, dengan cara yang mudah. Tak kisahlah minum air, beli satu bekas, minum, dan pastikan bagi kepada kawan-kawan sikit minum. Niat sedekah, kena bagi tahu dia. Niat sedekah kerana Allah, bagi dia rutin, kebiasaan dia buat. Jadi kita tak rugi. Sebagai mak dan ayah, kita dapat pahala yang besar.
yang Allah berikan kepada kita sebagai mendidik anak-anak sebagai manusia yang sentiasa melakukan amal ibadah sunnah Nabi yang besar, antara 7 sunnah yang besar daripada Rasulullah SAW. Dan masa yang sama juga dia menjadi amalan harian kepada anak-anak. Jadi perkara ini nampak kita jarang melakukan, tapi kita kena sentiasa pesan pada anak-anak. Dia beli apa sahaja sekalipun. Cuma hari ini mungkin di KBP ni tak ada lah kita nak beli-beli makan kantin, semua orang order siap kan, cikgu-cikgu sediakan. Jadi dia pergi bayar saja. Mungkin lepas ni tahun depan kalau kita selamat daripada COVID-19 ni, maka dah macam biasa. Jadi kita boleh fikir ni bagi anak-anak. Jadi kita selesaikan benda ini pada kecil lagi pada anak-anak, didikkan daripada awal kepada anak-anak. Jangan tinggal walaupun 10 sen kita sedekah. Tak kira lah kat mana-mana sekalipun tempatnya. Kita ada account bank, tambah kita sekarang ada Maybank to use, MB online. Apa masalahnya? BSN online, semua online. Bank Islam pun online. Jadi kalau setiap hari itu kita letakkan RM1 ataupun 20 sen, ada orang hanya sedekah pada pondok 25 sen, 15 sen, hari-hari dia sedekah. Sebulan boleh jejah dekat RM5-60. Walaupun 15 sen dia sedekah, tapi nilai tu bawa sampai ke dalam kubur. Sebab yang Allah nilai ni bukan berapa banyak. Kita sedekah 100,000, tapi duk papa pada orang besar-besar, tak ada guna juga. Sebab tu nak menunjuk. Nunjuk ni kerja Allah. Allah je yang layak menunjuk kepada kita atas kebesarannya. Manusia tak ada hak nak menunjuk, kerana kita tak ada apa-apa. Kita kosong. Kita ni manusia dilahirkan di atas dunia tanpa ada apa-apa. Kekuasaan, la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Disedekahlah mana yang mampu. Nampak orang susah bagi mineral, tak ada masalah. Orang duk berjalan kaki nampak jauh, kita berhenti sekejap, ni ada air, sedekah. Dan dia minum, maka dapat pahala. Itu Allah berikan ganjaran yang begitu besar. Jadi maknanya sedekah ni begitu hebat. Sebab tu kalau orang mati, bila dibangunkan, dia akan sebut apa? Aku nak banyakkan sedekah. Dia orang mati ini, ayatnya serupa. Jadi dia dah bangun kata, kalau aku dihidupkan kembali, ya Allah, saya aku akan banyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Di zaman akhir zaman sekarang ini ada banyak sedekah. Sebelum tidur ada sedekah yang kita boleh buat tanpa orang lain sedar, dan menjadi keamalan kita setiap malam. Di zaman kita, era yang akhir zaman ini, bila-bila masa sahaja berlaku kiamat, bila masa fitnah-fitnah Dajjal yang akan keluar, yang besar-besar ni akan sentiasa dalam kelingkungan kita. Orang-orang yang dikatakan perosok-perosok agama yang ingin melihat mereka ini berjuang the new world order, yang mereka berjuang satu organisasi, iaitu atheism, maknanya tak ada agama. Mereka ni telah merancang 100 tahun. Di zaman itu, sekarang ini dah lebih dah. Perancangan mereka 100 tahun yang dahulu dah berjaya sampai hari ini. Melaksanakan 3 peperangan yang besar. Mereka melaksanakan 3 peperangan yang besar untuk melihat bagaimana dunia ini berlaku kacau bilau, hingga bangkit di atas dasar dendam, hingga bangkit melakukan satu hutang yang besar di antara satu negara dengan negara yang lain, hingga membuatkan negara mereka ini ditindas dengan sistem perhutangan, dengan sistem ekonomi, dengan sistem keilmuan, dengan sistem pergaulan, masalah sosial. Mereka ditindas, dirancang oleh puak-puak yang ingin merosakkan dunia kita sejak 100 tahun dahulu. Kita duk memandang 2-3 hari akan datang. Manusia yang cerdik, yang bijak, dia melihat masa depan yang jauh. Kalau musuh-musuh Allah ini mereka melihat dalam keadaan yang begitu jauh, kalau musuh-musuh Allah ini dia nak melihat dunia ini semuanya tidak ada agama, melihat kepada satu agama saja, satu ikutan saja, dengan perancangan yang begitu detail. Kita umat Islam yang Allah berikan kelebihan yang begitu besar, akal fikiran, iman Allah berikan kepada kita, petunjuk Allah Ta'ala berikan kepada kita, hidayah Allah Ta'ala berikan kepada kita, tahajud, qiyamulail, sedekah. Mestilah kita merancang dan melihat lebih jauh daripada itu. Dan Nabi didik kita sejak Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, didik tentang perancangan kehidupan kita yang duduk dalam satu rumah, 6 kaki dalam, 3 kaki lebar, panjang dia 7 kaki.
Ke rumah tu kita Nabi buat perancangan awal, so kita rajin sedekah. Dan sedekah ni bukan kita selamat saja dalam kubur, maknanya kita selamat lebih daripada atas muka bumi ni banyak sangat. Kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan kebaikan, mudah amal ibadah, orang sayang, orang suka, malaikat duk sebut-sebut, Nabi juga menyukai kita, Nabi beri syafaat sebab ikut sunnah dia. Ni sedekah baru. Sebab sedekah ni rasa duk nilai lah bagaimana. Jangan rasa kedekut. Orang yang rasa sedekut nak sedekah sehari-sehari itu dia berasa berat, maka kita risau. Terus duk nilai lah, kata ada RM50, RM10, pergi RM10. Bagian dia RM10. Dia bukan lagi sampai level, asalkan dia sedekah hari itu kerana Allah cukup. Yang kita selalu dengar cakap, ada RM10, RM50. Lepas tu ada RM1, RM1 lah kita sedekah, tak apa. Ambil bahagian yang kita sedekah dahulu. Bahagian yang nilainya besar itu Allah akan bagi nanti waktu bila dia nak kita sedekah. Asalkan kita ikhlas dahulu. Allah nak didik kita ikhlas antara RM1, RM5, RM10, RM50 dalam poket. Kita kata RM5 lah, tak apa, kita masuk daripada RM50. Tak apa, kita ingat konten. Sebab itu bahagian Allah bagi. Tapi ingat, dengan RM5 dia sedekah berbanding dengan RM50 tadi tu, orang yang ada RM50 tunjuk, aku tengok apa-apa sedekah RM5, aku RM50. Hak tadi itu tak dapat apa-apa, walaupun dia tak RM100. Ini sedekah ni Nabi ajar terlampau jauh. Jadi anak-anak kita kena didik supaya apa? Mereka ini terdidik dengan akidah dan akhlak Islamiah. Ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Bukan suruh duduk, tidak. Terus praktikal. Beribu ayah ni kena didik anak-anak secara praktikal. Bukan suruh duduk, okey, hari ni bawang putih mak dah beli. Ini ada pem merah, pem biru, pem hijau, ada pemandang. Hari ni kita belajar tentang sedekah, kena tulis RM10 apa semua ke anak-anak. Tak payah. Hak tu kerja cikgu dekat sekolah. Kerja kita di rumah, ibu-ibu dan ayah-ayah train anak-anak ini secara praktikal tu. Sebab tu mak kita dulu rajin. Ni, tu nampak pinggan tu, mak dah sediakan pergi bagi makcik sebelah. Yang ni makcik sebelah, hak ni makcik belakang rumah sana. Pergi bagi. Tapi cakap balik pinggan tu bagi pulang. Tu kan adat mak kita selalu, nenek kita dulu buat. Dia ajak kita macam tu. Nampak macam ringan, nampak macam mudah, tapi itulah akhlak Islamiah. Dia didik kita kecil-kecil macam tu dah. Rajin-rajin sedekah. Jadi bila besar kita pun, dulu mak aku rajin suruh sedekah. Mai pula kita duduk mengaji, faham pula. Baru faham, mak bagi praktikal tu. Walaupun kadang-kadang mak kita pun tak tahu dia ikut adat, tapi adat dia itu adalah adat Islamiah, akhlak yang Allah berikan kepada kita melalui jalan Nabi SAW. Jadi kita kena ikut. Itu bab sedekah. Yang kedua Nabi sebut kepada kita, au ilmin yantafa'u bih, ataupun ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Manfaat apa dia? Manfaat yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Ilmu yang membawa kita kepada takwa kepada Allah yang Allah sebut dalam Quran. Fisabilillah sama dengan iaitu berperang di jalan Allah mengangkat senjata, sama juga seperti kita menuntut ilmu, sama, dia tak ada beza. Kelebihannya tak ada beza, dua sama. Sebab tu ada bahagian orang yang pergi berperang fisabilillah di jalan Allah, iaitu perang dengan mengangkat senjata. Ada orang yang terus dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Kalau semua pergi berperang, siapa nak menyampaikan ilmu? Nak memahamkan tentang apa kelebihan berperang? Nak bagi tahu kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis-hadisnya, nak menerangkan tentang ayat-ayat Allah, tentang tafsir dan takwil ayat Quran. Siapa nak terang kalau semua pergi perang? Takut yang mati apa semua. Sebab tu antara kita lihat ketika zaman Uthman, mereka ini mengarang kitab Quran buat masalah takut. Kenapa ramai orang yang menghafal Quran mati di dalam peperangan, syahid, ditakut hilang. Jadi menuntut ilmu ni benda yang besar. Ilmu apa? Dihuraikan ulama, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, iaitu ilmu yang bertakwanya itu lebih meningkatannya sentiasa setiap hari. Di ilmu itu. Adakah ilmu yang manfaat tidak berguna? Ya, berguna. Contoh, sebelum ni kita cucuk tanam macam biasa saja. Tapi ini itu tanam, kenapa aku cucuk tanam? Kerana Allah suruh aku usaha. Kerana Allah suruh aku buat benda yang baik. Jadi aku cucuk tanam ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat faham. Aku buat ni nanti mudah-mudahan memudahkan. Kalau isteri, mudah-mudahan kurang sikit belanja suamiku.
Maknanya ada lebih boleh digunakan untuk pergi buat benda yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi tanam sayur ke pokok ke, itu banyak benda yang kita boleh selesaikan. Pokok ni tumbuh elok subur, nanti ada buahnya, aku sedekah pada orang. Mudah sedekah tadi tu aku dapat manfaat dengan ilmu. Jadi kita buat ini dengan ilmu, bermanfaat, ngajar orang tentang yang bermanfaat, dekat dengan diri kepada Allah. Cara minum belum ni, kita minum macam biasa saja. Bila ada mengaji, ilmu disampaikan. Kalau ilmu apa dia nak minum dapat pahala, baca bismillah. Takat bismillah saja kita baca, bismillah tu pahala dah. Tapi kita minum air ni, kita niat nak mudah kita buat kerja ibadah kepada Allah, bukan hilang dahaga saja. Jadi mana dapat pahala? Itu ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu bermanfaat, sampailah kepada orang. Sampaikan, walaupun benda sikit. Apa yang ni sampaikan walaupun satu ayat. Satu ayat ni mana satu an. Kun aliman, kata ulama. Kun aliman atau muta'aliman. Setengah riwayat kata ini hadis Nabi. Kun aliman atau apa dia, atau muta'aliman atau mustami'an atau hububi'an. Jangan jadi yang kelima, fatah li, celakalah kamu. Jadi orang yang mengajar, kita mengajar ilmu yang bermanfaat, mengajar pada manusia, mengajar pada anak-anak, mengajar pada ahli keluarga, mengajar ilmu apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya 3 ilmu yang utama, iaitu tauhid, usuluddin, mukallam, iaitu ilmu tasawuf tentang akhlak, tentang adab, iaitu ilmu syariat tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum yang berkaitan seharian kita, hukum-hukum fiqh. Fiqh ni kefahaman ibadah kita supaya dia jadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengajar. Kalau tak boleh jadi orang yang mengajar, kun aliman atau muta'aliman, orang yang duk belajar. Dia mengaji, dia belajar tentang ilmu agama. Tak kiralah kat mana, sama ada bertalaki ataupun datang surah macam ini kita bermuzakarah, ataupun kita duduk dengan kaset, dengan MP3, apa saja, ataupun duduk mutalaah, muzakarah, sembang dengan kawan-kawan tentang ilmu, itu semuanya boleh. Semuanya tentang Quran ke, ilmu apa saja. Jadi kita duduk mengaji, jadi orang yang belajar. Al-muta'alim, al-mustami'an, kalau tak boleh nak mengaji, jadi orang yang mendengar. Kalau tak jadi orang yang mendengar, hubbu bi'almi, sayang kepada ilmu, sayang kepada ahli ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia sayang, dia sedekah, dia bantu apa yang tak cukup. Orang yang mengajar ilmu, dia bagi sedekah, keluarkan zakat bagi pada orang yang dia menyampaikan ilmu, dia berikan kebaikan, dia mudahkan, buat fasiliti apa semua. Dia tak boleh nak belajar sebab sibuk, tapi dia sayang, dia bantu. Jangan jadi yang kelima, fatahli, maka celakalah orang. Dia tak mengajar, dia tak belajar, dia tak dengar, dan dia juga tidak sayang pada orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Orang buat sekolah apa semua, dia dengki apa semua. Hak ni celaka, tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ilmu ni sampai ke sudah tak habis. Tok guru saya, Tuan Guru Haji Umar Zudi almarhum, duk mengajar pada Ustaz Tuan Guru Haji Rafi. Meninggal dah dua-dua. Sampai pada Tok Guru saya sampai pada saya sampai. Hari ini Tuan Guru Haji Umar Zudi duk sampai ilmu dia kesudahan tak habis. Sebab saya duk sampaikan sekarang ni daripada sanad sampai pada dia. Ilmu yang kita ambil ni daripada dia turun. Tak habis. Ni saham yang takkan selesai sampai bila. Orang cari harta, habis ke situ. Walaupun saham dia beruntung, tapi habis. Cari harta, tu kata agama, kata Nabi SAW, siapa yang duk cari harta, harta itu akan habis. Tapi siapa yang mencari ilmu dan simpan ilmu sampai sudah tak habis. Sampai sudah tak habis, duduk dalam kubur, relax. Macam kita ada rumah sewa banyak, 25 biji rumah sewa. Dia tak payah susah lah. Tiap-tiap bulan masuk dalam akaun dia. Kalau orang yang banyak sewa tu elok bayar lah. Kalau tak elok bayar, sakit jiwa juga kan. Betul lah. Ada rumah sewa 20 biji pun 5 orang tak bayar, cukup lah. Geram tak sudah. Nak keluar tak mau keluar, macam-macam dah buat. Rumah pula Allahu Akbar, lebih kalah tongkang capek. Kita tahu lah dia. Allahu Akbar, bayar tak mau rumah. Pening kita. Itu tahu sebiji kalau 20 biji. Tengok CCTV Ramli lah malam ni kan, cerita apa anak bapa ke apa kan, 3
Nampak? Ada sewa rumah dia banyak tu kan. Dia rek rumah dia punya. Pening dia kan. Jumpa anak darah langsung lah. Jadi maknanya ilmu tu kita kena ada sampai pada orang. Jadi jangan lepas peluang bila Nabi kata you must be a mission dalam bab menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu pada anak-anak dahulu. Makna zaman sekarang zaman fitnah. Akhir zaman bila-bila boleh berlaku. Jangan tinggalkan selawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda ni jangan langsung tinggal. Istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, dan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyak, paling kurang 100 sehari. Dua benda ni jangan tinggal. Mula dengan istighfar, lepas tu selawat. Jangan tinggal. Jadi sebesar ni kita tidur tadi tu lupa. Jadi kalau kita tidur, kita sedekah pada orang apa dia? Kita sebutkan, kita minta ampun semua, ya Allah. Sebelum aku tidur ni kita sunat astaghfirullahalazim 3 kali. Masa yang sama, ya Allah, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullah. Astaghfirullah tu kan nastaghfirullah nun. Jadi jamak. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabatku, orang kampung, masyarakat, ya Allah. Kita sedekah doa kita tanpa orang lain sedar 7 kali makbul, doanya makbul. Sebelum tidur doa, nastaghfirullahalazim, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Hal tu pun kalau kedekut juga tak tahu lah ni. Bukan tak ada masin lagi dah. Lidah tu kalau sedap lidah lembu ni. Susah kan nak sebut nastaghfirullahalazim 3 kali ya. Tapi ibu ayah, saya tak cakap benda ni mudah. Dan saya tak cakap benda ni terlampau susah. Tapi yang susah ni bila syaitan kata tak payah buat lah, cukup astaghfirullahalazim, cukup lah tu. Padahal sikit je, 3 kali ni berat ni masa. Berat kenapa? Kerana nilai yang Allah nak beri tu besar. Tu yang bahasa berat. Mana ada orang raja sikit dapat gaji banyak, dia mesti raja berat. Tengok dia duduk saja, otak dia berjalan. Nak kena sistem dia. Oh, kalau dia engineer, kalau lawyer nak mikir, cakap je ya Allah, tapi otak dia tu berjalan. Maknanya ada dia punya kualiti yang dibayar atas ilmu yang nak, ataupun hikmat yang nak berikan. Sama juga tadi. Lagi kita sebut nastaghfirullahalazim ni satu nilai yang tidak tolak banding. Allah beri 7 kali ganda doa yang mustajab. Kita doa kita mustajab, hak nastaghfirullahalazim itu 70 kali ganda lagi mustajab Allah berikan. Kerana apa? Kita mendoakan untuk orang lain. Inilah manusia yang Allah sayang, yang Nabi sayang, bila dia doa tanpa orang lain sedar. Sebab tu kita tengok ada anak-anak kita dalam keadaan yang masalah sosial. Mari tadi itu di sekolah ajak orang dah maghrib, dia lajak lagi 7-8 biji. Kalau umur 14, 16, 17 tahun tak apa. Hak ni yang 10 tahun, 9 tahun ni mana mak ada dalam ni? Basikal ajak, dia pun tak nampak sebab tu. Orang besar di sekolah lah, handle pun tak tahu mana kata. Gitu. Tak tahu dia pergi mana. Allah Alam, pergi makan kot. Kau buat rosak hari ni, Isnin kot, pergi kedai. Yang ni lah kita kena doa, ya Allah. Tadi aku nampak budak-budak duduk lalu, ada dia tolong bagi hidayah pada dia, ada mak ayah dia. Hak ni kalau berdoa sebelum kita tidur, Allah mustajab. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, tapi tolonglah. Allah takkan tengok dosa kita saja, Allah tengok keikhlasan kita. Dengan keikhlasan kita buat dosa kita, Allah hapuskan. Ikhlas ni menghapuskan dosa-dosa kita. Dia berapa banyak tadi tu. Kita tak kira yang kita nampak budak-budak dulu nak tengah nampak dah matahari senja, letiak bukan dekat mak, jiran sebelah, makcik, tokcik, semua ambil letiak. Hang tak ada rumah, kadang balik cerita kat mak hang, kita lari dulu lah. Hari ni cuba buat macam tu. Kan kita lari dulu, bukan dia lari dulu. Hak tegur tu larinya. Ni doa, minta doa. Ni yang kita sebut eratkan silaturahmi antara kita, satukan hati-hati kita kerana Allah. Anak-anak ni esok dia takkan kecil tentu saja. Dia akan besar. Bila dia besar, agak-agak apa akan berlaku? Secara zahirnya, ya dia boleh berubah, kita tak nafikan. Tapi secara zahirnya, kalau tidak ada orang yang doa untuk dia, tak ada orang pergi tegur, ataupun kita nak tegur memang payah zaman sekarang. Saya tak nafikan, saya sendiri payah nak tegur orang. Kita nak tegur menganggap payah. Kalau aku tegur tak kena marah.
Tapi benda yang kita boleh buat, doakan dia. Sebab dengan hati kita nampak benda tu mungkar tu, benda mungkar lah tu. Waktu tu budak-budak ni lah rumah, bukan duk kaya basikal, duk berlumba. Dia mula dengan basikal, lepas tu naik ke motor. Naik motor orang tengah, bila azan dia tu, time tu lah, okey. Bila saja, hampa press kami tunggu depan. Itu saya balik selalu. Bila saya balik dia maghrib, dia pasal maghrib dia penuh. Bila Allahu Akbar, maju dia. Ini macam mana keadaan kita? Jadi kita takut nanti dia akan lahirkan siapa? Dia akan lahir cucu kita. Kita jangan jadi orang yang pentingkan diri, iaitu aku tak apa, anak bini aku cukup. Tak, jangan. Kalau pentingkan anak bini, Nabi pentingkan anak bini ramai dia. Bini dia berapa orang? Anak-anak dia ada ramai yang lain-lain lagi kita. Anak-anak angkat dia, khadam-khadam dia apa semua, sahabat-sahabat dia. Nabi didik, Nabi tak fikir dia saja, tak perlu ahli keluarga dia. Nabi fikir menyeluruh. Nabi sampaikan, sedekah sampaikan. Kalau kita boleh buat macam tu, mudah-mudahan, mungkin tidak sekarang benda ini akan menjadi baik, tapi kita ingat, para ulama menyebut 3 tahun yang akan datang ni kita akan tempuh hujan yang besar. Bila ulama sebut ni, Tok Guru sebut, bukan Tok Guru sebut ni kosong. Tok Guru sebut ni atas dia punya ma'unah daripada Allah. Karamah Allah berikan pada mereka ini. Bila mereka menyebut 3 tahun yang akan datang kita akan jadi, Malaysia akan jadi satu negara yang bermasalah yang begitu besar hingga tidak boleh, hingga orang-orang agama ni terlampau penat. Orang-orang agama ni terlampau penat sampai dia pun tak tahu dah nak buat apa. Betul tak hari ni kita penat? Ni kata-kata orang agama, cikgu pun penat. Kita tanya guru besar, penat tak penat? Cikgu dah PJ berapa tahun? 5 tahun dah. 5 tahun lepas, penat tak penat? Ustaz kira tu bukan kata kita kata murid, guru nak jaga lah macam mana. Saya dulu ramai, lebih kurang 100 lebih guru. Ada kalau di Semban saya ada 1000 orang guru di bawah saya. Bayangkan 1000 orang guru macam mana. Kita boleh tak semua? 100 pun kita tak mampu lah. 1000 orang guru. Kalau orang ngadu dengan kita, kalau saya tak tahu, kita buat apa? Kita tak buat apa? 1000 orang guru, ada 100 biji sekolah. Cikgu ada berapa guru? 20 lebih, saya 1000 orang guru. Bukan 100, ada 100 biji sekolah. 1000 orang guru. Dan macam-macam perangai, kesombongannya, egonya, hak kena tangkapnya. Lah kali orang tanya, Ustaz pegawai buat apa? Fikir aku seorang dengan 1000 ni, mana dia nak tahu siapa dia? Kenal pun tak tahu apa. Ini keadaan kita. Jadi kita jaga sungguh-sungguh. Jadi keadaan kita ni, anak-anak yang ada dengan kita ni, nanti kita kena sampaikan ilmu bermanfaat pada dia. Supaya, ingat ya, sebaliknya juga kalau kita sampaikan kepada anak-anak dengan ilmu atau perkara yang tidak baik, dia amalkan dengan kan kita tak tegur, kita akan mendapat juga sama benda yang tidak elok. Yang ketiga, yang kita nak buat tadi tu, kita dah didik anak, kita dah ajar, kita nak jadikan dia anak yang soleh supaya dia doakan kita. Dia doa, Nabi sebut apa? Awaladin soleh yad'ulah, dia doakan kita. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku, dosa ayahku, wali-walidina wa walidaina. Seperti mana kita, sebenarnya ibu pada kasihkan mereka seperti mana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Kita doakan dia. Doa tidak akan diangkat selagi mana kita tidak doakan kepada mak dan ayah kita. Redha Allah bertapak kepada redha mak dan ayah. Kalau mak dan ayah ataupun ibu tidak redha, kita tak boleh buat apa-apa. Kita berasa kita dah dapat amalan yang banyak, hati-hati. Kalau mak dan ayah tak redha, amalan banyak macam mana sekalipun tak ada guna. Kita berasa ada ilmu dah, hebat boleh mengajar orang, tapi guru tak redha dengan kita, tak ada guna.
Sebab tu ramai orang banyak ilmu tapi guru tak reda dengan dia habis. 3 orang ni dia punya kedudukan yang besar di sisi Allah. Mak, ayah dan guru. Tidak ada tolak bandingnya. Tak boleh nak nilai dengan siapa-siapa. Kalau guru tak reda, Allah tak reda. Kalau mak tak reda, Allah tak reda. Ingat tu. Kalau kita buat benda yang kita nak dapat reda Allah, tapi kalau tidak dapat reda daripada mak, ayah dan guru, habis semua. Rosak. Kehidupan akan menjadi binasa. Sebab tu duduk sungguh-sungguh dengan mak, dengan ayah dan orang yang menuntut ilmu dengan para guru ni, kita kena hormat pada mereka. 3 orang ini, 3 makhluk ini, Allah takkan tidak ada tempat yang lebih tinggi mereka ini, kedudukan yang tidak ada nilai. Allah berikan pada mereka. Hebat mereka ini Allah berikan. Dan dikehendak dengan dia anak yang muslim dan mendoakan bagi ibu bapanya, seperti ada riwayat yang lain, dan meriwayatkan oleh Hafiz Abu Nu'aim akan hadis yang marfu'. 7 perkara yang dilakukan oleh Allah, yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba, kemudian daripada matinya dan ia dalam kuburnya. 7 benda ni kalau dia buat kekal sampai dia mati. Apa dia? Orang yang mengajar ilmu yang pertama, dia mengajar ilmu kekal. Dia mati dah, ilmu yang sampai itu kekal sampai bila-bila. Walaupun dia ajar hanya alif. Ustazah ajar anak murid dia walaupun alif. Alif ya. Sebut alif bukan alif, alif lam ya fa. Alif bunyi alif. Lepas tu alif fathah ataupun di atas a. Budak tu ingat dia ajar orang lain alif saja. Allah, ustazah tu boleh mewah nak rumah dalam rumah tadi mewah semewahnya. Dia tak ngajak benda lain lagi, dia alif. Sebab tu orang mengajar Quran ni, dia punya cerdik lebih hebat pada orang yang lain. Sebab dia mengajar dengan cara ikhlas. Syekh Umar Mukhtar mengajar Quran ya. Tapi orang yang mengajar Quran, orang biasa mengajar Quran, tapi kehebatannya tentera Itali tak boleh masuk ke bumi Libya. 20 tahun tak boleh masuk. Dia duduk depan rumah dia duduk mengajar budak-budak baca Quran. Tapi bila mana dijajah, Libya nak dijajah, yang menjadi kepala untuk menentang penjajahan adalah Syekh Umar Mukhtar, hingga digelar oleh masyarakat dunia sebagai Lion of the Desert, singa padang pasir. 20 tahun nak serang tempat dia tak boleh masuk. 20 tahun tentera yang lengkap dengan bala tentera, senjata yang canggih, berlawan dengan tok guru hanya mengajar Quran je. Tetapi Allah berikan kemuliaan, tak boleh nak masuk 20 tahun lebih kerana kepintaran dan kebijaksanaan Syekh Umar Mukhtar ni. Orang mengajar Quran hebat. Hingga dia dikhianati oleh kawan dia sendiri, baru dia ditangkap dan digantung. Kawan khianat, kawan baik dia satu sekolah rendah sama-sama, akhirnya dia khianat, akhirnya ditangkap dan digantung. Syekh Umar Mukhtar, orang cukup gerun. Ini orang yang kita mengajar. Bila orang mengajar, tok guru mengajar, ustaz-ustaz mengajar, mereka ni bila dia mengajar dengan ikhlas kepada Allah, Allah berikan mereka ni tidak ada tolak nilai bandingnya. Mereka inilah yang duduk di barisan depan. Duduk di barisan depan. Sesi kita tengok kempen peperangan yang dilakukan oleh manusia ataupun satu kumpulan nak merosakkan dunia, yang mempertahankan adalah orang-orang yang mereka ni mengajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di masa mereka ni memimpin, meletakkan perjuangan yang begitu besar. Hebat mereka ini, tidak tolak banding, berpegang. Sultan-sultan yang ada, Sumatera Pasai, Sultan Sumatera Pasai berperang. Antara Islam yang sampai dulu di Sumatera Pasai, lepas tu di Brunei. Kita tengok sultan-sultan. Sultan ini mereka bukan saja sultan, bahkan mereka ni seorang ulama dan seorang guru yang mengajar agama.
Mereka yang tidak ada tolak bandingnya. Sultan Al-Malik Az-Zahir dan Samudra Pasai. Sani, sultan yang kedua Samudra Pasai. Kedah yang kita duk buat hari ni, jumpa kapal, baru ni jumpa pula kapal yang ada lebih 5 buah. Jalan highway tu ada lagi buah tu. Banyak lagi khazanah yang perlu dirungkai. Samudra Pasai ni sambung sampai ke Kedah lagi. Dah sambung dia punya kekuasaan dia. Ini yang kita perlu lihat. Mereka ni orang yang mempertahankan agama, menyebarkan agama ke seluruh pelosok yang sampai kita hari ini pegang agama Islam. Begitu juga negeri-negeri yang ada di sekeliling kita. Dia orang yang mengajar ilmu, sampaikan ilmu, Allah akan tingkatkan tingkatan ilman kepadanya. Yang kedua, orang yang mengalirkan air sungai. Orang yang mengalirkan air sungai bagi orang mudah. Kita pahit pada hari ini, tak ada sungai lah. Kalau buat sungai tak jalan, habis semua terjun lebih. Jadi mana kita ada pahit. Orang yang memudahkan, orang yang memudahkan kita untuk kepelarian itu air. Jadi air kita alhamdulillah ada, buka pahit ada, bersih. Walaupun kita ni tak rasa bersih yang tengah negeri lain, tapi kira bersih lagi lah. Tambah filter lah sikit. Jadi memudahkan. Jadi kita mudah ambil air, guna paip. Tak adalah sungai kita ni paip. Ataupun dibina telaga. Orang menggali telaga, dia alirkan sungai, dia buat satu aru, datang masuk ke, kalau orang dulu dia buat, kita panggil apa? Ban. Apa ni? Kita panggil apa? Parit lah nak masuk ke sawah padi, berbendang tu, dia buat. Tu dia yang mengasah buat. Dia yang buat itu, dia mendapat pahala selagi mana orang guna. Jadi kalau kita ni pasang paip, kita pandai pasang paip, kita upah orang pasang paip, upah kontraktor pasang paip masuk satu tempat. Jadi selagi mana paip dia digunakan satu tempat tu, sampai tu dah dia mengalir pahala. Dengan pergi sungai pula memang tak dapat lah, sebab kita ni terikat dengan perundangan. BPD apa semua kan. Dulu tak ada lah, dia boleh tarik apa semua, orang suka. Tapi tak boleh lah zaman sekarang. Sungai-sungai yang saya pergi, kita pergi ke tapak-tapak yang dulu sungai laut apa masuk sampai depan rumah pun ada, tapi sekarang dah digambus. Di penjajah dulu kita ada, pergi ke Riau, pergi ke Pasai apa semua banyak di situ. Itu mana kita buat, atau gali telaga. Kita hari ni kita bagi sedekah untuk gali telaga di Afrika, di Kemboja, di Thailand apa semua, itu kita bagi. Jadi kita dapat pahala. Atau yang bertanam pohon kayu seperti pohon kurma. Ini tadi tu, kita tanam, dapat ilmu, tanam pokok di surau ke, di tepi-tepi jalan yang mana tanah tu susah untuk tanam pokok dan dibenarkan. Lepas tu kita sedekahkan. Asal berbuah, siapa makan dapat pahala. Kita mati, orang makan dapat pahala. Bayangkan, bukan takkan orang, monyet main makan pun dapat pahala. Aku tanam pokok ni ya Allah, mudah-mudahan ada manfaat kekal, lama. Bila aku mati, orang guna pakai buah ni. Sebab tu setengah pokok subuh. Orang dah mati tapi subuh, kerana keikhlasan dia bagi kepada pokok, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam pokok. Kita tak ada pokok apa ni kurma, tanam pokok lain lah. Rambutan, doyan, doyan musangking ni. Beli tanah, ada orang beli tanah satu lot ataupun satu ekar, tanam musangking, aku sedekahkan musangking, siapa nak makan. Ada buat macam tu. Kalau ada orang buat macam ni memang Allahu Akbar. Kalau boleh macam ni punya orang, kita dinuntut dengan dia. Ni dia punya ikhlas. Tak boleh. Kita hak rumah ada 2 batang tu pun, ni lah nak berkandak ni. Sudah dah habis. Tapi ada orang boleh buat macam tu. Tapi ada orang buat, ada untuk nenek kita buat. Tanam pokok. Ni kalau buah dengan kita makan kita saja. Sodok jual-jual lah. Sedekah jiran-jiran kita ramai. Tu bagi. Dia tanam pokok. Atau orang yang buat masjid, selama ada orang sembahyang pada ni, buat masjid, buat madrasah, buat surau, apa sajalah kita buat. Lagi mana orang duk guna, lagi itulah dia akan dapat pahala dalam kumur. Atau orang mempusakai mushaf, yakni orang yang menyuratkan dia. Orang kita nak tulis mushaf ni, tak boleh lah kita nak tulis. Tapi kita beli mushaf, kita bagi sedekah kepada masjid, surau, madrasah, tahfiz apa semualah pondok. Jadi selagi mana dia baca, hinggalah hancur ke apa semua tu, selagi mana diguna pakai, lagi itulah dia dapat pahala. Pahala di sedekah tu kira lain lah. Pahala yang diguna pakai tu pahala lain lagi. Allah berikan.
Atau yang akhirnya orang yang mendengar anak yang soleh dan mendoakan baginya. Dia ada anak soleh mendoakan baginya. Anak yang soleh bagaimana? Anak yang soleh dia buat tahlil, panggil orang ramai minta doa sama-sama, dapat ayat tu pahala, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi benda-benda yang kita boleh buat agar kita selamat dengan kubur, cahaya kita dan kubur itu luas dan besar. Ini yang paling penting bukan atas muka bumi. Atas muka bumi ni kalau boleh out biar-biarlah. Sebab luas lagi dalam kubur tu memang dah baik awal-awal. Kubur kita masuk memang tidak ada cahaya. Cahayanya datang daripada 3 benda tadi ni. Baru dia keluar cahaya akan luas. Tapi atas muka bumi ni kadang-kadang kita ada lampu dah cerah. Tapi kalau tak ada elektrik pun macam-macam kita gerak cari diri tak jumpa. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah itu daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau terkasar bahasa terkurang, terkhilaf atau tersilap. Kalau ada ilmu yang salah membetulkan, mohon teguran perbaiki. Halalkan makan minum. Jazakumullahu khairan jazaa wa jazakumul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfirah wal barakah wa sallallahu alaihi majlis. Allahumma fatihna fi dunya wal akhirati wa bijahil wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum.